Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar bahan buangan yang berharga dan sedap menyebelut dan untuk kemahiran menulis karangan secara separata kawal. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 57 dan buku aktiviti muka surat 64 dan 65. Murid-murid, aktiviti kita pada hari ini ialah menghasilkan penulisan naratif secara separata kawal. Penulisan tersebut berdasarkan petikan bahan buangan yang berharga. Okay, jadi kamu kena menuliskan frasa bagi menggantikan gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini kamu kena tulis dalam bentuk perkataan ataupun frasa. Baik, kita lihat ni dahulu. Bahan buangan yang berharga. Julahi dan ayahnya melihat banyak bulu ayam yang dibuang di pasar. Mereka bercadang untuk menjadikan bulu ayam sebagai sumber pendapatan sampingan. Okey. Seterusnya, ini perenggan kedua. Tadi perenggan pertama, ini perenggan kedua. Julahi dan ayahnya mengumpulkan, apa dia ni? Yang ni adalah bulu-bulu ayam. Jadi nanti kamu kena tulis perkataan ya, bulu-bulu ayam. Contohnya seperti ini. Bulu-bulu ayam yang terbuang itu. Julahi dan ayahnya mengumpulkan bulu-bulu ayam yang terbuang itu. Seterusnya, bulu-bulu ayam itu dimasukkan ke dalam gambar ni adalah bakul kan. Jadi dimasukkan ke dalam sebuah bakul. Kamu tulis di situ nanti sebuah bakul ya. Selepas itu mereka buat apa? Mengembul ayam itu di bawah sinaran matahari ini. Jadi jawapannya mereka menjemur bulu ayam itu. Setelah kering, mereka memilih bulu ayam yang cantik sahaja. Okay, jadi sampai sahaja sini ini adalah perenggan kedua. Sekarang kita masuk perenggan ketiga. Ya, bapa Julaihi melekatkan bulu ayam itu pada batang. Okay, lihat gambar batang. Ini adalah rotan. Jadi jawapan kamu ialah rotan. Seterusnya dia juga mengikat bulu ayam itu dengan tali yang bergam. Julahi membantu ayahnya. Okey, ini habis perenggan yang ketiga. Sekarang kita masuk perenggan yang keempat. Setelah siap, Julahi menyangkut rotan bulu ayam itu di gerai mereka. Rotan bulu ayam dibeli oleh orang ramai untuk apa ya? Tujuan dia. Kalau lihat di sini, tujuannya adalah untuk membersihkan rumah ke mengemaskan rumah ya. Jadi kamu boleh tulis jawapan. Contohnya, digunakan bagi menyapu habuk yang melekat pada permukaan perabot di rumah mereka. Ataupun boleh tulis jawapan seperti ini. Digunakan semasa mengemas rumah masing-masing. Ataupun untuk membersihkan rumah masing-masing. Okey, jadi boleh tuliskan jawapan yang sesuai. Jadi petikan ini saya nak kamu salin dalam buku BM, buku garis 1. Jadi saya akan tunjukkan dulu contohnya macam mana kita menulis di dalam buku garis 1. Baik murid-murid, kamu dikendaki menyalin petikan yang telah kita bincangkan tadi ke dalam buku garis 1. Jadi kita akan lihat cara menulis yang betul ya. Menulis karangan yang betul. Mula-mula kita tulis tarikh dan hari bulan. Kemudian diikuti oleh tajuk. Dan ini perenggan pertama, kita akan mula dari tepi ya, hampir dengan garisan. Okey, seterusnya tulis macam biasa. Ya, kalau habis satu baris, kita sambung ke bawah ya.
sampailah habis perenggan tersebut. Okey, sekarang kita akan masuk perenggan kedua. Kita akan mula menulis dari tengah, senang sebaris ya, supaya penulisan kamu lebih kemas ya, senang sebaris. Kemudian baru masuk perenggan yang kedua dan kita akan mula dari tengah. Dan masuk baris kedua mula dari tepi semula ya. Okey, dan perenggan ketiga kita akan mula dari tengah juga ya. Perenggan ketiga dan kita senang sebaris juga. Okey, dan yang terakhir perenggan keempat, kalau tak muat muka surat yang ni, kita masuk muka surat baru. Mula dari tengah juga ya untuk perenggan keempat. Sebab kita mula perenggan baru, jadi mula dari tengah. Dan barisan kedua mula dari tepi sampai habis. Okey, dan cikgu nak kamu gariskan tempat kosong sepatutnya kita isi dengan perkataan yang telah kita bincangkan tadi. Okey, boleh faham ya semua? Okey, murid-murid rujuk buku aktiviti muka surat 64 dan 65. Jadi kita buat lengkapkan karangan berpandukan gambar. Okey, ada 4 gambar di sini. Kemudian kamu lihat petikannya. Kita baca sama-sama ya. Rizal pengusaha belut. Dia menternak belut di kawasan rumahnya sahaja. Belut itu dijual di kedai makan neneknya. Mula-mula dia membeli tong yang diperbuat daripada plastik. Dia meletakkan tong itu, okey, di mana dia letakkan? Sebab dia menternak di kawasan rumah, jadi mungkin dia letakkan di belakang rumahnya ya. Kamu boleh tulis di belakang rumahnya. Dia memasang jaring pada tong supaya belut tidak keluar. Seterusnya, dia melepaskan anak benih belut ke dalam tong itu. Dia juga memasang motor air agar belut mendapat udara yang secukupnya. Apabila belut sudah besar, dia melepaskan belut itu ke mana ya? Di sini, ke dalam sebuah akuarium khas di kedai neneknya. Selepas itu, pelanggan akan memilih belut yang hendak dimakan. Pelanggan boleh memilih belut yang dikehendakinya. Pelanggan memberikan belut itu kepada tukang masak. Tukang masak akan memasak belut itu mengikut jenis makanan yang dipesan oleh pelanggannya, seperti sup atau masakan pedas. Pelanggan berasa puas kerana dapat memilih dan makan belut yang berkhasiat. Riza sangat gembira kerana hasil belutnya dapat memajukan restoran neneknya juga. Okay, jadi itu adalah contoh melengkapkan karangan berpandukan gambar. Jadi kamu boleh siapkan dalam buku aktiviti ini. Baik, mari kita lihat sedikit info mengenai haiwan ini, iaitu belut, atau dalam bahasa Inggerisnya disebut eel. Eel. Okey. Belut hidup di kawasan sungai, kolam, pair, sawah padi, tasik dan juga longkang. Terdapat 2 spesies belut di negara-negara Asia, iaitu belut sawah dan belut pair. Selain ikan laut, ayam atau lembu, belut juga boleh dijadikan sumber protein yang baik. Namun mungkin ramai yang tidak menyukainya kerana bentuk badannya yang licin dan kelihatan seperti ular. Selain protein, belut juga turut mengandungi karbohidrat, kalsium, fosforus, zat besi, kalium, natrium dan lemak. Belut juga turut mengandungi asid lemak omega 3 yang setanding dengan omega 3 yang terdapat dalam ikan salmon. Seperti yang diketahui, omega 3 sangat baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan risiko masalah
penglihatan dan juga penyakit asma. Penyakit asma ini adalah penyakit yang berkaitan dengan pernafasan, ya, paru-paru. Belut mempunyai khasiat dalam membantu penyembuhan luka dan mengurangkan keradangan. Belut juga baik untuk kesihatan tulang kerana tinggi dengan mineral kalsium. Okey, ini sedikit info tentang belut, dan jika kamu nak buat bacaan lebih lanjut, kamu boleh layari laman sesawang ini. Okey, jadi segitu dari saya. Untuk hari ini, saya harap apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih.